Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang telah pun menyertai sesi kita pada hari ini, iaitu sesi Passive Income Mastery. Alright. Ialah di musim pandemik, musim PKP ni, setiap orang dia perlukan orang kata kalau ada another income stream yang dia boleh dapat, dia akan cuba usahakan lah kan. Di samping dia mungkin masih lagi bekerja kan, ataupun mungkin sekarang dah ada bisnes sendiri kan. Tapi kita nak mencari satu lagi peluang dipanggil sebagai passive income. Okey, passive income. Mungkin sekarang kita dah ada active income pula. Mungkin kita dah ada active income sama ada kita bekerja ataupun kita buat part time business ataupun buat full time business kan. Kita dah ada active income dah. Mungkin sebulan 3,000 ke 5,000 sebagai active income. Jadi sesi kali ini adalah saya nak kongsikan macam mana kita nak expand kita punya potential. Okay, bukan di samping kita dapatkan active income tadi, kita nak juga dapatkan passive income. Antara benda yang kita akan kongsikan pada hari ini adalah pertama sekali adalah tentang 4 model business. Okay? 4 model business yang kita kena faham dahulu sebelum kita nak go through mana satu jenis model business yang kita nak fokuskan untuk jadikan dia sebagai passive income. Okay? Jadi yang pertama sekali kita akan belajar tentang 4 modul ataupun 4 model bisnes yang ada dekat pasaran sekarang ni, yang mana kita boleh jadikan, kita pilih mana antara 4 ni yang sesuai dengan kita punya orang kata apa, dengan komitmen kita kan, dengan kalau kita dah tengah bekerja sekarang. So kita boleh pilih antara 4 ni mana yang paling sesuai untuk kita jadikan sebagai passive income stream, okay, ataupun dipanggil salah satu cabang untuk kita nak generate income secara passive. Okay, so so sekarang ni kita kena tahu bezakan antara aktif dan juga pasif. Aktif ni secara asasnya adalah benda yang kita bekerja, contohnya macam kita bekerja daripada pagi sampai ke petang kan, balik rumah. So hujung bulan kita dibayar gaji. So itu adalah active income. Dan ataupun kalau yang buat bisnes, kalau kata dia cuti daripada bisnes tu, income dia tak masuk, so maksudnya dia masih lagi run dalam bentuk active income. Okay, dan ramai orang sebenarnya masih dalam active income lah. Okay, jadi sebab tu hari ni saya nak kongsikan tentang sebenarnya ada lagi potensi di luar sana yang kita boleh dapatkan generate income secara passive. Di samping kita ada active income, kita juga boleh generate passive income. Okey, berapa ramai dekat sini yang berminat untuk belajar ataupun nak jana sekurang-kurangnya kalau dapat ekstra RM1,000 sebulan secara pasif? Berapa ramai berminat? At least dapat RM1,000 sebulan kan, secara pasif. Maksudnya you tak perlu nak terlalu bekerja keras ataupun you just buat secara santai je, dan benda tu akan generate secara pasif kan. Okey. Jadi mungkin orang kata RM1,000 tu sikit, ada orang kata sikit lah kan, ada orang kata benda tu dah banyak kan. Tapi sebenarnya bila kita ada additional RM1,000 sebulan, maksud kita dah boleh dah kurangkan lah kita punya perbelanjaan. Maksud sebelum ni kita kena bayar mungkin RM600 untuk kereta kita kan. So RM600 tu dah di cover oleh kita punya passive income. So kita punya active income tu taklah terganggu sangat kan. Okey, yang kedua, nanti saya akan invite seorang student saya. Dia ni masih lagi bekerja sebenarnya sebagai seorang kerani di pusat kesihatan lah, di klinik ataupun pusat kesihatan kerajaan kan. Okey, masih lagi bekerja daripada pagi pukul 9 pagi balik pukul 5 petang. Tapi alhamdulillah bulan lepas dia dapat extra passive income. Extra bukan, dia tak mengganggu pun income utama dia tu sebagai kerani dekat pusat kesihatan tu. Extra passive income sebanyak RM9,000. Okey. Jadi hari ini saya akan invite dia untuk share pengalaman macam mana beliau dapat manage masa di samping dia bekerja daripada pagi sampai ke petang, tapi masih lagi boleh buat passive income daripada bisnes secara online. Saya akan terangkan cara dia. Dan sangat penting bila kita masih bekerja ni ataupun kita ada bisnes kita yang lain, sangat penting untuk kita tahu dari segi management, pengurusan masa kita nak cari produk apa yang sesuai kan. Sebab tak semua sesuai untuk, kalau kata dia bekerja pagi sampai ke petang, dia tak sesuai memilih produk yang dia kena postkan ulang-alik, kena pergi pejabat pos kan. Yalah, takkan dia nak kena lari daripada kadang rehat pukul 12, time tu dia nak pergi pejabat pos kan. Jadi benda tu agak mengganggu dia punya masa lah kan. Jadi sangat penting untuk kita kena faham, kita tengok apa condition kita sekarang ni. Kalau kita memang duduk kat rumah aje kan,
memang tak ada kerja apa semua, so mungkin tak ada masalah lah kalau kata kita nak terlibat dalam bisnes yang melibatkan penghantaran produk dan sebagainya kan. Tapi kalau kita bekerja daripada pagi sampai ke petang, petang tu pula kena handle urusan dekat rumah, family, anak-anak kan. Jadi sangat penting untuk kita kenal pasti orang kata produk ataupun bisnes yang sesuai untuk kita buat sebagai passive income. Okay, passive kita punya keyword adalah passive, bukan active income. Aktif pun akan dapat juga, tapi kita fokuskan kepada passive income. Okay, so itu adalah sesi yang kedua. Nanti saya akan invite dia salah seorang student saya yang telah pun go through selama lebih setahun, belajar tentang macam mana nak generate passive income melalui online business. Okay, dan yang seterusnya adalah tentang case study produk. Saya akan tunjukkan antara contoh produk yang kalau kata anda nak start untuk nak buat bisnes secara online untuk dapatkan passive income, nanti di hujung kelas saya akan tunjukkan antara contoh produk yang kita boleh start untuk promosikan untuk dapatkan passive income dan bagaimana strategi dia. Okay, kalau kata kita sekarang masih bekerja ataupun kita ada bisnes utama kita, so macam mana kita nak managekan masa kita untuk handle passive income business tu. Macam mana kita nak allocate masa kita untuk nak handle atau projek passive income kita tu kan. Jadi sebab kita tak nak ganggu kita punya bisnes utama kita kan, tapi kita buat ni sebagai sampingan, tujuan utama kita untuk dapatkan passive income setiap bulan. So hari ni saya akan buat sharing tentang 4 model bisnes yang kita kena nampak dulu supaya kita jelas mana satu pilihan yang terbaik untuk kita punya keperluan kan. Sebab ada orang dia silap pilih bisnes, dia akan menyebabkan mengganggulah dia punya intention dia nak jadikan passive income. Tapi disebabkan dia tersilap pilih bisnes, dia memilih produk yang mungkin susah nak dapat repeat order, dia memilih produk yang harga mungkin terlalu mahal kan, menyebabkan orang nak repeat order pun susah. Dan satu lagi paling penting, kita kena cari produk yang ada high demand. Di musim pandemik ini kita kena sangat bijak, kena cari produk yang ada high demand. Dan bukan sekadar tengok trend orang jual ni kita pun mengikut nak menjual kan. Kalau kita menjual produk dalam bentuk trending ni, isu dia adalah dia ada musim. Kalau kata sekarang bulan ni musim produk tu dan mungkin laku banyaklah produk tu kan. Tapi bila masuk musim bulan depan dah tak ada dah orang minat kepada produk tu, terpaksalah kita start daripada kosong balik, daripada awal balik untuk nak promosikan produk yang baru tadi. Jadi sangat letih lah kan. Kita nak buat passive income, dia dah jadi mengganggu masa kita pula. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi dalam passive income project ni, apa yang kita nak buat adalah kita tak nak mengganggu sangat masa utama kita tu dengan projek baru ni, dengan produk-produk yang kita kata nak buat passive income ni. Okay, dalam kita menentukan passive income kita, pertama sekali kita kena faham dalam bisnes ni dia ada lebih kurang 4 jenis model bisnes. 4 jenis model bisnes. Okay, 4 jenis model bisnes yang kita kena kenal pasti dulu. Okay, so apa bisnes model yang ada dekat pasaran? Yang pertama, yang paling famous adalah dipanggil sebagai conventional. Contohnya macam kita melibatkan kita jual barang dekat customer. Okay, dan kita akan dapat untung dalam bentuk retail profit. Okay, retail profit. So bila kita cerita pasal retail profit ni, untung runcit ni biasanya ini adalah masih dalam kategori active income. Tak jual tak dapat. Tak jual tak dapat. So ini kebanyakan orang yang start berbisnes, dia akan start dengan active income dulu. Tapi yang ini isunya kita boleh start macam ni, cuma isunya kita akan mengganggulah kebanyakan masa kita kan. Kita kena cari produk, lepas tu kita kena cari ramai customer. So dia akan mengganggu. Mungkin dia sesuai juga untuk permulaan, kita nak belajar pasal business proses apa sebagainya. Tapi kita bukan nak target lebih kepada inilah topik malam ni. Hari ni kita akan cuba cari tentang macam mana passive income. Cuma saya terangkan dulu dia punya konsep dia. Okay, ini kalau anda sebagai founder kan, anda sebagai founder kat sini. Okay, so anda sebagai founder contohnya, okay, keluarkan produk, lepas tu jual kepada customer. Okay, so akan dapatlah dia punya retail income tu lah. Okay, yang kedua, anda mungkin sebagai founder juga, mungkin anda nak kembangkan, mungkin dalam bentuk anda cari dalam bentuk stockist. Stockist, lepas tu dia ada agent, dia ada dropship. Okay, lepas tu barulah customer. Okay, so maksudnya kita sebagai founder, anggaplah kita sebagai founder kan, kita start buat produk sendiri, lepas tu kita kata kita nak jadikan passive income. So salah satu strategi kalau kita nak jadikan conventional ni sebagai passive income, kita kena
ada model bisnes macam ni. Kita kena cari stokis, agent, dropship. So diorang ni akan jadi kita punya tentera lah, tentera untuk bantu dari segi marketing, tapi kita hanya fokus dari segi production je. Okay, production untuk produk. Okay. Sebab tu ramai founder yang boleh jadi jutawan menggunakan model bisnes ni. Tapi kita kena jelas, kita kena faham bila kita kata nak buat side income. Okay, side income sebagai passive income untuk produk ni, untuk bisnes ni. So untuk nak jadi founder ni, banyak benda yang kita kena fikirkan. Kita kena set up dari segi sistem, kita kena buat production, dan modalnya sangat tinggi lah. Kita memang boleh dapat income passive daripada model bisnes macam ni, tapi dia dari segi modal dia sangat besar kan. Kalau kata kita bukan founder sekalipun, kita mungkin jadi stokis kan. Stokis pun dia ada requirement, mungkin kena order dalam 1000 pieces untuk produk tu. So dari segi modal sangat besar lah. Okay, so ini adalah contoh konvensional. Kalau you nak jadikan ni sebagai passive income, boleh, cuma modalnya sangat besar dan dari segi komitmen pun sangat besar lah, sebab kita sebagai founder ataupun sebagai stokis ataupun agent. Tapi agent pun tak dapat banyak sangat berbanding stokis, sebab stokis dia punya percentage lagi besar kan. Okay, so kalau nak dapat passive, sekurang-kurangnya kena jadi founder ataupun jadi stokis. Okay, jelas kan? So ini contoh model yang pertama. Dan konvensional pun boleh jadi juga, kita mungkin offer service dan sebagainya lah. So kita terus kepada customer, kita kepada stokis dan sebagainya. Itu conventional business lah. Okay, jadi untuk passifkan projek konvensional ni, then kita kena jadi founder ataupun kita kena jadi stokis yang ada percentage yang besar. Tapi kita kena ingat untuk model bisnes macam ni tak berapa sesuai untuk orang yang nak jadikan ni sebagai side income. Sebab kalau ini bisnes utama tak ada masalah, tapi kalau kita kata side income, dia agak mengganggu masa kita lah. Kalau kita kita bekerja kan pagi sampai ke petang, tiba-tiba nak jadi founder produk pula, memang tak sempat masa lah untuk kita nak handle produk-produk macam ni kan. Okay, so ini yang pertama. Jelas kan? Ni semua rasa jelas. Okay, so yang kedua, antara benda kalau kata kita nak dapatkan passive income, kita buat traditional networking business. Okay, apa maksud traditional networking business ni? Okay, konsep dia sebenarnya macam ni. Kita still jual produk juga, cuma dia melibatkan rekrutmen. Rekrutmen kita, lepas tu carilah ejen-ejen di bawah kita lah, ataupun kadang-kadang istilahkan sebagai downline kat bawah kita kan. Okay, so konsep dia macam ni. Konsep dalam traditional networking business ni, kalau kita nak dapatkan income passive, kita kena ada ni requirement dia. Sebab saya hari ni terjadi pasal topik passive income, requirement dia kita kena ada rank yang tinggi. Okay, kita kena ada ranking yang tinggi dalam structure networking business ni lah. So kita kena dekat sini, kita sebagai upline, sini kita punya downline dan sebagainya lah. Okay, so kita kena ada ranking yang tinggi. Okay, cuma dalam traditional networking business ni, untuk dapatkan ranking yang tinggi, biasanya orang akan ambil loan. Pernah dengar tak yang orang join networking business, dia kena ambil loan untuk dapatkan dipanggil beli pangkat. Okay, dapatkan rank yang tinggi, ataupun dia nak cepatkan, dia beli pangkat. Dia sebenarnya kalau dia tak beli pangkat pun tak apa, tapi untuk ambil masa lah, masuk daripada satu stage ke another stage tu, dia kena ambil masa yang panjang kan. Sekurang-kurangnya kadang-kadang dia kata untuk you dapat level yang seterusnya, you kena buat sekurang-kurangnya sales sebanyak RM20,000. RM20,000 baru you akan naik level yang seterusnya, dan bila sampai level seterusnya barulah you akan dapat percentage commission yang lebih besar. Kalau tak sampai RM20,000 punya sales, dia lambatlah sikit. Sebab tu kalau kita perasan, ramai orang approach orang-orang networking business ni, apa dia buat adalah dia akan kata, okay, kalau nak cepat, buat loan dan buat loan untuk dapatkan sales RM20,000 ni. Dia kata buat loan RM20,000 dan beli stok dan simpan kat rumah. Dapat dia stok tu, maksud kita dah qualify sebagai naik ranking lah. Jadi macam tu. Dan ramai orang stuck dekat sini. Bila dia start buat loan RM20,000, ada yang RM30,000, stok dah banyak dekat rumah. Tu yang kita kata stok masuk bawah katil tu, sebab dah rumah dah penuh, stok masuk bawah katil kan. Tak dapat dijual produk tu, disebabkan dia start pun dengan dia tak ada ilmu bisnes. Tiba-tiba upline dia datang, okay, kau nak join bisnes ni, cara dia nak cepat,
kena buat loan beli stok 20,000 ataupun 30,000. End up stok tu semua masuk bawah katil kan. Okey, itu yang biasa berlaku lah. Jadi kita still boleh dapatkan passive income dalam traditional networking business ni, tapi isunya dia kena ada ranking yang tinggi lah, ranking yang tinggi. Dan untuk dapatkan ranking yang tinggi kalau secara organik ni maksudnya kalau kita buat slow dapatkan 20,000 sales ni ambil masa yang sangat panjang. So dari segi masa sangat panjang lah. Tapi kalau kata kita nak cepat, kita nak shortcut, nak pendekkan masa tu, then perlukan modal kan. Modal maksud apa modal ni? Modal untuk loan lah. Kalau tak ada duit sendiri kan, kenalah buat loan kan. Sebab kita yakin dia kata okey, untuk dapat benda ni then you kena buat loan, ataupun kalau tak ada loan gunakan saving yang ada. Jadi modalnya sangat besar dan risiko pun sangat besar. Tapi kalau dah sampai level tu, potensi untuk dapatkan passive income tu ada. Tapi nak sampai tu terpaksa kita gadai segala benda ni untuk dapat ranking tu. Jadi kalau kita bercerita hari ni, kita nak buat benda ni sebagai side income, dan dia mengganggu kita punya struktur keuangan kita, so buat masa ni kita holdkan dululah kalau kita nak buat traditional networking business ni. Walaupun dia memang proven dapatkan passive income, tetapi nak start tu sangat sangat mencabarkan sebab perlukan modal dan sebagainya. Dan biasanya untuk model macam ni dia tak berapa duplicable. Maksud bila kita dah dapat 20,000, lepas tu kita kena train kita punya downline bawah pun nak kena buat loan juga. Jadi tak semua orang ada capability untuk buat loan kan. Jadi benda tu tak boleh nak duplicate dengan mudah lah. So ini antara isu dalam traditional networking business. Okey, jelas kan? Rasa semua boleh nampak kan dekat pasaran ada banyak sangat traditional business yang ada lah. Jadi saya tak perlu sebut nama-nama company tu. Kita sendiri pun boleh nampak benda tu dekat pasaran kan. Macam abang saya sendiri pun terlibat dengan traditional networking business ni, dia pun tak tahu apa dalam business, tiba-tiba ada kawan dia ajak dia buat business ni, kena buat loan 20,000, 30,000, lepas tu stok banyak kat rumah, separuh stok tu dia bagi saya lah untuk makan ke untuk minum kan, tapi tak habis-habis juga stok tu. Jadi ranking sampai takap tu, tapi dari segi passive tak dapat juga, sebab untuk dia maintain dan sebagainya sangat susah lah. Okay, so ini yang kedua. So yang ketiga dia punya business model yang ketiga. So yang ketiga ni adalah solution kepada yang kedua tadi. Kan kalau sebelum ni traditional business kena banyakkan dia punya downline kat bawah tu. So yang ini munculnya satu sistem dipanggil binary system. Okey. Kan jenuh kita nak cari orang kan. Okey, binary system ni konsep lebih kurang sama dengan traditional networking tadi, tetapi beza dia adalah kalau kita dekat sini sebagai upline, kita tak perlu nak banyakkan kita punya kaki bawah tu, kita just cari 2 kaki je. Itu nama binary. Ni downline kita, dan diorang pun buat benda sama. Kita cari 2 downline diorang, 2 orang, dan seterusnya lah. Jadi kita tak boleh buat sampai ke 3. Ni tak boleh. Dia tak qualify. So ni kalau macam ni dia akan terus dia akan masukkan ke salah satu cabang kat bawah lah. Okey, jadi tak berapa sesuai. Jadi untuk yang ini, konsep dia kenapa dia kenalkan 2 cabang ni, binary ni 1, 2, sebab dia kata untuk menggunakan traditional method yang tadi tu kena banyak cabang kan baru dia dapat naik ranking atas kan. Jadi dia kata why not kita buat 2 cabang je. 2 cabang lagi mudah berbanding kita nak dapatkan banyak cabang. Jadi dari segi logik memang betul juga kan. Nak dapatkan 2 cabang ni lagi mudah berbanding nak cari banyak cabang, betul tak? Jadi dekat sini binary system sebenarnya dia punya sistem ni sangat-sangat proven dan berjaya membantu ramai orang untuk dapatkan income yang cepatlah dekat binary system ni, sebab dia punya structure tu simple, 2 dan seterusnya lah 2. Jadi untuk dapat income yang cepat daripada binary system ni sangat memang proven. Okey. Cuma dia ada cuma lah. Okey. Isunya binary system ni disebabkan benda ni dah proven tau. Proven ni maksudnya dah berhasil. Jadi banyak company nampak model business binary system ni. Okey. Jadi kesilapan utama founder kepada orang yang jumpa sistem binary ni, dia tidak hak ciptakan. Dia tak hak ciptakan sistem binary ni. Maksudnya
mana-mana company yang nampak ni boleh buat sendiri. Maksud dia duplicate sendirilah. Maksud dia buat, dia tahu okey, dia tahu sistem binary ni, dia jumpa mana-mana programmer, dia beritahu okey ni aku nak kau buat macam ni, buat dua sistem macam ni. Jadi dia tak ada limitation. Maksudnya banyak company yang akan buat benda ni. Jadi sebab tu dekat Malaysia 2-3 tahun lepas lebih kurang 500 company yang muncul buat binary system. Tapi dalam 500 company tu 400 daripadanya semuanya collapse. Walaupun dia cepat naik tapi dia cepat collapse juga. Okey. Sebabnya dia punya structure sebenarnya tak berapa strong. Okey, dia tak berapa strong. Satu lagi, saingan sangat besar. Sebab contohlah kalau saya kan, saya jumpa baguslah binary system ni. Saya pun buat satu produk, lepas tu saya buat implementkan binary system sebab untuk nak dapatkan passive income kan. Saya pun keluarkan satu jenis produk, contohlah produk kecantikan, serum contohnya kan. Tiba-tiba ada satu company lain, founder lain nampak, dia kata baguslah Rahman Basri buat benda tu, macam boleh duplicate. Dia pun duplicate benda tu, produk lebih kurang sama. Dia buat, dia jual juga serum. Lepas tu dia tahu ejen-ejen saya ni, dia terus contact secara personal ejen-ejen yang dia nampak siapa-siapa top leader dalam company saya ni. Dia akan offer, dia kata kalau you jual saya punya produk ni, you akan dapat lebih banyak commission berbanding berada dalam company si Rahman ni. Okay, jadi kita punya ejen pun diorang sentiasa mencari peluang tahu. Okey, jadi maksudnya binary system ni dia bagus, cuma saingannya sangat banyak. Okey, saingan banyak, jadi kita nak sustain lama tu susah. Dia jadi grow cepat, jatuh pun cepat. Ini dia punya konsep dalam binary system. Okey, itu yang ketiga. Okey, dan yang keempat, okey, saya suka yang keempat ni. Okey, yang keempat ni dia menggabungkan conventional plus dengan networking business. Okey. Dan dia tak gunakan traditional business punya konsep, dan dia tak gunakan binary networking punya konsep. So dia kata dua-dua tu pun susah. Sebab dia kata kalau nak cari banyak-banyak ni baru untung, ambil masa panjang kan, itu menggunakan traditional networking business. Tapi kalau dia kata dua, benda tu mungkin menjadi tapi tak berapa berkesan. Dia kata why not kita cari satu je. Maksudnya satu ni adalah contoh kita sebagai upline dekat atas ni. Okey, kita dekat bawah ni dapatkan downline kan. Kita upline, downline, dan kita mungkin dapatkan 2-3 orang lagi contohnya kan. Okey, downline yang pertama, kedua, ketiga kat sini. So dalam konsep yang keempat ni, apa yang dia ketengahkan adalah dia tak ada requirement pairing. Contohnya kalau dia dalam binary system, dia ada requirement tau. Contohnya kalau kita nak dapatkan passive income daripada group yang pertama ni, group yang kedua ni kena perform juga. Maksudnya 1 dengan 2 kena perform. Dia tak boleh salah satu je perform. Kalau kata requirement group pertama ni RM10,000 sales, so group yang kedua pun dia kena capai 10,000 sales. Kalau dia cuma capai 5,000 sales, so kita tak akan dapat dia punya dipanggil royalty bonus, maksud passive income kita lah. So ini ada requirement untuk binary system. So itu antara limitation dalam binary system. Jadi menyebabkan kadang-kadang kita dah ada banyak, kita leg pertama tu dah strong tapi leg yang kedua tak berapa strong, menyebabkan kita still tak dapat passive income disebabkan dia tak balance dekat group satu dan group kedua ni. Dan kita pun tak boleh nak menjangkakan setiap group tu dia ada balance kan, sebab setiap group pun berbeza-beza dari performance kan. Jadi sebab tu yang konsep keempat dia nampak kekurangan dekat binary system tu adalah sebab dia bayar royalty based on requirement, kena ada at least 2 kaki yang perform. Tapi dalam konsep yang keempat ni dia kata kalau you ada 3 kaki contohnya, atau berapa kaki lah kan, ataupun kita ambil 2 kaki lah contoh, 2 kaki dia ada networking dia, dia dua kaki bawah ni, kaki yang pertama ni perform buat sales contohnya RM10,000, RM10,000 dalam bulan tu. Group yang kedua dia tak buat apa pun, maksudnya tak ada sales daripada group kedua, mungkin semuanya mati kan, dia punya agent semua tak menghasilkan jualan dan sebagainya. So company still bayar kita daripada group yang pertama ni. Dia tak ada requirement kena ada group yang kedua kena perform dulu, group ketiga kena perform dulu, tak ada. Jadi kita dibayar based on sales yang dibuat oleh group yang pertama ni. Okay, dan kita boleh dibayar daripada commission contoh 20%. Cuba you kira 20% daripada 10,000 berapa kita boleh dapat. Ini secara pasif tau. Kita tak kira dari segi dia punya
konvensional lagi. Ini saya baru ceritakan tentang networking punya konsep. Maksudnya kita dekat sebagai upline ke atas dan kita ada group agent kat bawah, distributor ni. So kita boleh dapat passive income sekurang-kurangnya 20% daripada semua sales ni. Kalau 20% daripada 10,000 berapa? Kita buat calculation sikit manual. Potong 2, dia akan dapat berapa? 2,000 kan? So ini you akan dapat sebagai passive income. Passive income daripada line yang pertama. Jadi konsep yang keempat ni maksudnya dia tak ada requirement you kena ada at least 2 group, 3 group, 3, 4, 5 group, tak perlu. Untuk you dapatkan commission daripada group yang pertama, kalau dia dapatkan jualan, then you akan terus dapat dia punya passive income. Dan dari segi active income, you still dapat juga. Active income ni kalau kata you jual produk, you jumpa orang dan you jual produk secara retail, you still akan dapat dia punya profit. Contoh kalau kata you dapatkan 30% profit, so kalau kata you jual produk harga RM1,000, sales you buat pada bulan tu, dan you akan dapat dalam 30%, you akan dapatlah RM300 untuk active income, dan you plus dengan RM2,000 ni sebagai passive income sebab you punya group yang you dah grow tadi tu berjaya perform dan mereka menghasilkan RM10,000 sales tau pada bulan tu, dan you dibayar based on sales, bukan dibayar based on PV. Perasan tak mana-mana company networking biasanya dia gunakan istilah PV kan, point value. Apa point value tu adalah kadang-kadang kalau kita buat sales RM10,000, dia tak kira commission based on RM10,000, dia based on kepada PV. Berapa PV dekat sini biasanya dia akan bagi separuh, dia akan bagi RM5,000 PV sekurang-kurangnya. Bahkan lebih rendah lagi kadang-kadang, RM10,000 yang group sales kita buat, kita cuma dapat mungkin dalam RM3,000 PV je. So RM3,000 PV itulah kita kena kali dengan kita punya percentage dan baru kita dapat commission. So itu kebanyakan networking business punya formula. Tapi yang konsep yang keempat ni, dia tak ada istilah PV, BV dan sebagainya. Dia tak guna point-point. Dia dibayar based on harga jualan. Sales yang dibuat. Kalau grup kita buat 100,000 sales, you kira lah you akan dapat RM20,000 dia punya passive income. Jadi ini adalah salah satu empat contoh yang kita boleh pilih. Tapi kalau tanya saya lebih suka yang keempat ni sebab kita ada pilihan, kita nak buat dalam bentuk konvensional pun boleh, sebab ada orang lebih suka nak direct kepada customer kan, pun boleh. Tapi kalau yang lebih suka pada networking business, yang tak suka kepada yalah nak menjual secara aktif ni kan, mungkin ambil masa kan, nak kena postkan barang apa semua, tapi dia nampak dia growkan dia punya team dan dia dapat passive income daripada situ. Jadi sebenarnya yang keempat ni lah yang diguna pakai oleh kita punya tetamu kita hari ni. Saya akan invite sebentar lagi, nama dia Puan Amy. Sekejap lagi Puan Amy akan kongsikan macam mana business model yang keempat ni, iaitu digabungkan konvensional plus dengan networking business. Okay, dan dia sebagai saya beritahu sedikit dia punya background ni. Puan Amy ni dia seorang kerani dekat pusat kesihatan. Okay, apa yang dia buat untuk bahagian konvensional, dia hanya menjual lebih kurang dalam 2,000 lebih tak silap kan, dia punya sales yang directly melalui dia lah. Nanti kita minta dia detailskan benda ni kan. Okay, sales, tapi dia punya networking profit, maksudnya passive dia. So ini adalah active income dia. Okay, so selebihnya lebih kurang dalam RM7,000 adalah daripada passive income. Sebab tu walaupun dia bekerja daripada pagi sampai ke petang, dia still boleh dapatkan extra passive income sebab dia memilih konsep model bisnes yang sangat smart. Sebab dia menggabungkan dua benda ni, konvensional juga networking. Jadi sekejap lagi kita akan invite Puan Amy untuk kongsikan mungkin contoh produk apa yang dia promosikan ataupun apa bisnes yang beliau promosikan dalam model yang keempat ni. Dan selepas sharing beliau, saya akan detailskan macam mana peluang yang kita boleh ambil daripada bisnes yang Puan Amy buat tu. Sebab Puan Amy sebenarnya dia salah seorang student saya tahun lepas masa mula-mula PKP. Nanti dia akan terangkanlah macam dia boleh join kelas saya pada tahun lepas, dan dia start bisnes secara online. Okay, jadi kita jemput Puan Amy. Puan Amy dah ready. Kita akan jemput sekejap lagi Puan Amy untuk
buat sharing tentang pengalaman beliau macam mana memilih konvensional dan juga networking business punya model ni untuk beliau run dan untuk dapatkan passive income. Okay, jadi kita jemput Puan Amy, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Hamidah Nur Azidah Abdul Razak. Boleh panggil Kak Amy saja. Okay. Umur saya 41 tahun. Okay, saya masih bekerja di klinik kesihatan di Johor lah. Okay, so kerja dekat klinik kesihatan ni dia a bit tight sebab kerja dengan patient kan. Saya kerani dekat situ. Dan saya memang tak ada masa, orang kata memang duduk kat kaunter saya tak boleh pegang phone. Macam tu, itu etika lah. Jadinya memang 8-5 saya memang concentrate kerja. Then saya ada 5 orang anak. Okay, bayangkanlah ada yang besar baru 11 tahun, yang kecil baru 5 tahun. Jadinya tahu kalau kita ramai anak ni, dia punya nak menguruskannya tu memang a bit lah, kerja banyak sikit lah, macam tu kan. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki kan. So sebenarnya Kak Amy memang suka bisnes. Okay, Kak Amy mula bisnes daripada tahun 2005 lah. Okay, macam-macam bisnes yang Kak Amy dah buat part time lah kan. Jadi Kak Amy dah pernah buat insurance, Kak Amy pernah buat unit trust, Kak Amy buat apa? Kak Amy buat MLM, Kak Amy buat mobile spa, Kak Amy buat buat apa lagi? Kak Amy buat apa ni? Yang 2 kaki, kaki-kaki, macam tu semua buat. Sebab Kak Amy memang mencari peluang kan. Jadi mana yang kita rasa okey, kita pun jalan je lah kan, macam tu. Lepas tu kebanyakannya ambil masa yang banyak lah. Ambil masa Kak Amy kita dah lah kerja kan, lepas tu kena apa ni, mengambil masa yang banyak daripada Kak Amy punya masa yang ada kan. Jadi terbatas lah kan. Jadi macam tak berapa ni lah, tak berapa orang kata, tak berapa sesuai lah dengan Kak Amy kan. Dengan anak yang ramai, dengan kerja lagi kan, nak buat benda-benda macam tu memang tak berapa berjaya lah, macam tu kan. Jadinya Kak Amy pernah konon-kononnya sebab nak banyak masa dengan family, Kak Amy jual sandwich dengan kek. Tapi makan masa juga sebab duduk rumah membakar kek dah 4 jam, macam tu. Tapi dia punya untung memang tak seberapa lah. Jadinya kalau macam mobile spa tu hujung minggu je nak kena keluar rumah, pergi rumah orang cuci muka kan. Lama-lama bergaduh pula dengan suami. Tak dekat rumah selalu. Jadi macam tak berapa convenient untuk kita yang bekerja lah kan. Jadinya pada tahun lepas kan, Kak Amy berjumpa dengan program Tuan Rahman ni lah. Jadinya Kak Amy terfikir tau, mesti ada satu bisnes yang kita boleh run hampir auto. Kak Amy cari yang macam tu. Sebab kita memang suka bisnes, tapi kita nak kena sesuaikan dengan keadaan kita lah kan, macam tu kan. Jadinya pada tahun lepas Kak Amy berjumpa dengan program ni dan bisnes ini, Alhamdulillah. Okay, jadi fully online sebab kita masa tu PKP kan. PKP memang tak boleh jumpa orang. Jadinya Kak Amy memang run bisnes ni online dan hampir auto. Okay, nanti kita boleh ceritalah pasal hampir auto tu macam mana kan. Jadinya bila Kak Amy kerja, Kak Amy tak payah risau pasal bisnes. Dia jalan sendiri, macam tu tau. So, okay, macam mana? Okay, mula-mula memang kita akan, mula-mula Kak Amy punya income RM4. Okay, tapi bila Kak Amy ikuti program ni betul-betul kan, okay, apa ni, sekarang ni Alhamdulillah bulan Ogos Kak Amy punya income ialah RM9,100. Itu ialah income pasif lah, Alhamdulillah lah. Okay, itu tak termasuk dengan untung runcit tau. Untung runcit tu Kak Amy ada regular customer yang tiap-tiap bulan repeat order. Sebab tu kita kalau nak berniaga, okay, kalau nak berniaga kena cari satu bisnes yang produk dia banyak. Lepas tu produk dia high demand, macam Tuan Rahman cakap tadi lah. So ni kena faham
passive income kita ini datang daripada perniagaan. Perniagaan memang ada produk. Okay, kalau you all nak duduk goyang kaki tu boleh, itu pelaburan tapi modal yang besar lah. Cumanya bisnes yang Kak Amy buat sekarang ni tu dah macam goyang kaki jugalah. Macam tu. Cumanya kita kena membina foundation yang kukuh dululah. Nanti kita akan tunjukkanlah sikit-sikit dah. Yang penting kita kena fokus dan konsisten. Itu dia. So memang pada mula-mulanya kita memang akan, orang kata baru belajar kan, just follow aja. Sebab dalam program ni semua disediakan. Semua disediakan, you just have to follow je, ikut saja. Dan kita akan guide you lah. Macam tu. Jadinya kalau ikutkan sebenarnya progress Kak Amy ni boleh dikatakan lambat. Sebab selalunya 4 bulan dah boleh capai 4 angka. 4 bulan dah boleh capai 4 angka. Kalau betul-betul you follow, memang 4 bulan dah boleh capai 4 angka. Dan setahun dah boleh capai 5 angka. Itu passive income. Okay, so Kak Amy boleh tak ceritakan apa produk yang Kak Amy start jual, lepas tu macam mana Kak Amy boleh dapat sampai 9,000 tu? Mungkin ramai orang nak tahu macam mana struktur yang Kak Amy buat sampai dapat 9,000 tu. Okay, produk yang Kak Amy buat ni ialah high demand. Okay, zaman sekarang ni, kita punya niche yang sekarang ni high demand ialah health and beauty lah. Okay, health and beauty, dan produk company ni dia ada produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki. That means kita punya sales funnel sangatlah mantap. Jadi kalau maksudnya satu orang tu kalau dia tak nak ni, kita ada lain. Tak nak ni, kita ada lain. Dan biasanya sekarang ni musim pandemik kan. Jadi kita ada rangkaian produk sunnah dan juga produk untuk meningkatkan imun. Maksudnya macam madu, vitamin C, jus delima, macam tu tau. Jadi dia dan juga beberapa lagi produk lebah. Jadinya produk-produk ni memang high demand. Jadinya kita tak perlu sangat menjual ni sebab kita akan dalam program ni kita ada model personal branding macam tu tau. Jadi orang akan cari kita macam tu. Dekat sini lah, dekat dalam program ni memang best sangat sebab selalunya perniagaan ni kita kena cari-cari orang, cari-cari customer kan. So benda dia kita akan limitkan lah sebab kita tahu itu bukanlah sesuatu yang mudah kan. Jadi daripada program ni kita ada personal branding kan, kita ada juga attractive marketing. Tu yang best tu. Jadinya orang akan cari kita. Itu yang akan diajar dalam program ni lah, dalam bisnes ni. Dan macam mana Kak Amy dapat RM9,000 tu, okay, itu tak termasuk untung runcit sebab Kak Amy untung sampai satu barang, Kak Amy untung sampai 48%. Maksudnya kalau ni untung runcit, kalau harga tu 100, Kak Amy untung RM48. Jadi katakanlah kalau bulan ini Kak Amy buat 2,000 sales, kalilah 48%. Maksudnya kat situ ada dekat 1,000 dah. RM960 ialah untung runcit. Macam tu. Okay, Kak Amy merekrut ejen. Maksudnya kita membuat rangkaian ejen lah kan. Jadi kalau kita seorang-seorang, kita tak akan berapa banyak sangat kita boleh menjual ataupun kita boleh dapat sales lah kan. Jadi kita mana-mana pun tak kira lah bisnes konvensional ke apa, kalau dia ada ejen, nampak perasan tak founder-founder kalau ada ejen ramai, jadi dia punya sales akan meningkat. Okay, jadi pada bulan lepas, bulan Ogos, group sales Kak Amy ialah dalam 85,540 group sales, dan passive income Kak Amy dikira daripada 10% daripada itu. Jadi 85,540 kali dengan 10%. RM8,554 itu ialah Kak Amy punya passive income. Dengan membina ejen, rangkaian lah, connect macam tu.
Jadinya itulah passive income dan benda ni run sendirilah sebab semua orang tim KME ni semua dalam program Tuan Rahman dalam bisnes ni. Jadinya semua orang dibekalkan dengan modul yang sama dan semua orang dah fikir benda yang sama saja. 85,540 KME dapat 10%. Itulah passive income KME. Macam tu. Itulah penjanaan passive income lah. Jadinya kalau kita menjual tu kita ada untung runcit dan juga kita ada passive income macam tu. Boleh tak KME share sebab KME kan sebagai tengah bekerja kan, macam mana KME kembangkan tim tu, lepas tu tim tu pula perform kan, macam mana KME handle dari segi masa dan juga pengurusan untuk nak train tim KME sekarang ni? Okay, sebab dalam bisnes ni dalam program inilah semua orang, macam KME cakap tadi, semua orang dibekalkan dengan modul yang sama. Jadinya ikut saja program ni memang seronok, memang best sebab KME ni kira lah kan buat bisnes semua tak jadilah senang cerita macam tu. Tetapi dekat sini KME boleh berjaya. KME mula fokus start bulan 9 betul-betul lah macam tu. Dan setahun KME dah sampai macam ni lah, dah hampir 5 angka lah macam tu. Dari segi produk, KME jual produk, harga dia macam mana? Harga dia okay. Sebab produk daripada company ni dia produce produk sendiri tau. Dia tak ambil daripada orang tengah lah. Maksudnya contoh kan company ni mempunyai ladang dia sendiri, ladang ternak lebah sendiri, lepas tu dia ada ladang aloe vera sendiri. Jadinya dia ada kilang sendiri, dia ada center sendiri macam tu tau. Dia ialah vertically integrated punya company. Maksudnya daripada ladang sampai ke customer semua dia sediakan. Jadi memang tak ada orang tengah langsung. Jadi dekat situ dia boleh mengurangkan kos perbelanjaan dekat situlah. Sebab tu dia boleh bagi kita up to 48% untung runcit macam tu. Jadinya produk-produk ni dan produk-produknya memang high demand, macam jus delima, madu kan, vitamin C, royal jelly, bee pollen semua tu kan, minyak ikan, minyak zaitun. So benda-benda ni semua memang orang perlu. Jadi dia dan tak bermusim. Sentiasa je ada, dan kalau bulan ini orang tu consume, bulan depan pun dia akan consume lagi. Jadi kita tak perlu cari customer baru. Macam tu. Katakan KME ada 30 customer bulan ini, bulan depan dia akan jadi 30 juga macam tu. Macam tu. Jadi itulah kita kata smart lah. Jadi maksudnya KME langsung tak payah fikir pasal bisnes ketika KME bekerja. Macam tu. Jadinya dia run auto lah. Macam tu. Sebab lagi satu kita gain passive income daripada agent tim kita. Itu yang best lah. Macam satu lagi soalan yang famous sebenarnya kan. Sebab dulu saya pernah lah join satu business yang jadi master stockist tau. Sebab nak dapatkan macam KME kata 48% ni sebenarnya dah label master stockist kan. Cuma bila kita dalam bisnes yang melibatkan master stockist ni, dia kena ada requirement dia sebulan nak dapatkan, nak maintain 48% tu kena sales kena at least 100,000. Jadi kita pun nak dapat 100,000 sebulan tu pun, iyalah kita kata nak buat ni sebagai passive income, tiba-tiba nak kena 100,000 sebulan punya sales, agak susah kan. Jadi untuk macam KME ni macam 48% ni dia ada maintenance ke, KME kena beli stok banyak ke macam mana? Oh tak ada. Once kita touch saja 48%, dia lifetime. Dia sampai mati. sampai kita tak ada tu, anak kita pun boleh sambung. Maksudnya macam tu. Dia 48%. Bila dia tak ada macam katakan kita tak ada target yang dia bagi spesifik lah macam tu kan, setengah-setengah company ataupun ialah kalau kita tengok local company, dia akan bagi kita MOQ, minimum order of quantity kan. Ni memang tak ada. Kita boleh kalau katakan bulan ini KME tak buat apa-apa, tak beli apa-apa, tak restock apa-apa, bulan seterusnya KME tetap 48%. Macam tu. Ya, kekal seumur hidup dan tak perlu renew pun. Kadang-kadang kan kita ada macam membership kan.
setahun bayar RM30, contohlah macam dulu kan, Kak Amy buat company tu setahun bayar RM30. Kalau lupa kena daftar balik semula. Ni tak ada, dia memang sekali saja, sekali kita daftar. Lepas tu sampai bila-bila lah kita akan dapat benefit 48% tu. Dia up to 48% lah. Dia ada beberapa stage lah. Memang tak ada kena renew ahli. Memang tak ada. Dan kalau kita tak perform ke, macam kita punya sales turun ke, kita punya 48% tu tak turun pun. Dia tak ada macam turun pangkat ke apa, memang tak ada. Dia memang still je macam tu. Once kita dah touch saja 48% sampai bila-bila 48%. Tu yang bestnya. Untuk Kami dapat 40% tu kena buat loan ke ataupun tak? Lah, tak payah. Kan biasanya kalau yang melibatkan betul. Kan kena loan kan, at least 48% ni dah berapa puluh ribu juga loan kan. Ini macam mana? Tak ada, sebab macam ni tau. Sebelum ni pengalaman Kak Amy lah, Kak Amy pernah buat yang loan ni kan, semua kan sampai 20,000 macam tu, hanya untuk beli pangkat, betul lah. Daripada pengalaman Kak Amy tu, paling-paling pun kalau kita keluar modal 20,000 tu, dia akan bagi kita 21%. 21%. Jadinya tak sampai lagi. Jadi Kak Amy memang betul-betul terkejut bila ada program ni. Ya Allah, memang modal sangat, orang kata mampu keluarkan lah, macam tu kan. Jadinya dia tak beban pun, dan kita dapat produk kan, dan kita boleh jual balik, dan for the first time kita jual balik tu kita dah dapat untung runcit, macam tu. Dan patuh syariah, insyaAllah memang patuh syariah lah. Memang sebab kita tak ada unsur-unsur riba dekat situ. Memang kita ada calculation commission based on jualan produk. Dia bukan biasanya networking business ni yang kita tak berapa clear tu, sebab calculation tu based on kepada money game tu. Kau ni kau bayar sekian, dan lepas tu produk tak ada ke mana kan, sebab just jadikan produk tu sebagai nak mengkaburi kan. Tapi dalam yang kami buat ni memang menjual produk suplemen. Maksud orang beli produk tu dan company bayar kita dalam bentuk bentuk commission lah kan, based on jualan produk tu kan. Betul. Okay. Katakan Kak Amy jual barang 1,000, 48% tu dikira daripada RM1,000. Dia tak ada BV, PV, SV, benda-benda tu memang tak ada. Bayar komisen kita daripada harga jual. Macam tu. Jadi dia memang tak ada unsur-unsur. Contoh kalau macam binary tu kan, kalau kita yang dua kaki tu, bila kita susun kan dia nampak macam piramid kan. Macam tu, itu kita tak pastilah bila dia punya ni kan. Tapi memang dekat yang bisnes yang Kak Amy buat ni, memang sangat-sangat orang kata bonus pun bayar daripada harga jual. Lepas tu dia tak ada orang tengah kan, dia tak ada pairing-pairing, tak ada matching-matching. Jadi benda tu macam, itulah cakap, dia macam networking dan juga konvensional. Tu yang bestnya. So ada yang tanya, modal tinggi tak Kami untuk nak start? Modal kalau ikut program ni, tak sampai 200 pun. Kan tuan, kalau ikut program, tapi ini harga promo lah. Sepatutnya kalau ikut nilai dia 500 macam tu, tapi kita ada promo. Jadinya 199 ya tuan? 199. Tahun lepas masa saya announce program bimbingan tu, so Kak Amy antara orang terawal juga join. So masa tu kita offer 199. So tahun ni pun sebabnya PKP, so kita still maintain harga tu lah. Apa itu kita akan explain nanti di ujung kelas ni. Okay, so ada Kak Amy nak tambah apa-apa sikit lagi tentang tips ke apa-apa? Okay, bagi yang tengah bekerja, Kak Amy rasa inilah satu platform yang memang sangat-sangat sesuai dengan kita. Bagi kita yang ada ramai anak, bagi yang kita ada keluarga besar, memang inilah platformnya. Sebab Kak Amy dah buat banyak dah sebelum ni. Memang Kak Amy dah buat banyak. Cakaplah apa saja company, 2 kaki, 4 kaki, berapa kaki kan, macam mana konvensional, macam tu. Semuanya kalau nak berjaya boleh, tapi you akan makan masa. Nampak tak? Akan curi masa kita dengan keluarga kita. Macam tu. Dan bagi mereka yang tak bekerja atau suri rumah ke, macam ada bisnes sendiri ke,
ada yang mudah. Buat apa nak pilih yang susah-susah? So ini memang paling mudah yang pernah Kak Amy jumpa, macam tu. Jadinya Kak Amy memang nak share kan. Kak Amy kalau boleh nak semua ramai orang lagi tahulah pasal program yang ada ni kan. Program yang Kak Amy involve ni dengan Tuan Rahman. Jadinya nanti Tuan Rahman akan terangkanlah sedikit tentang pengiraan pengiraan macam mana lah, nanti dia orang akan nampak lah macam mana boleh sampai 9,000 macam tu. Tapi senang cerita Kak Amy dapat 10% daripada group sales. Bayangkan kalau 85,500, 10% dah 8,000 lebih. Itu. Dan semua orang boleh capai. Just follow aja. Macam tu. So itu saja. Betul. Nak bisnes, nak jaga anak lagi kan. Walaupun kita suri rumah, tapi kita ada anak, kita nak masak, kita nak kemas rumah kan. Takkanlah kita nak pergi COD apa semua tu, tak payah. Sebab semua HQ yang buat. Ada apps, semua ada apps, ada website kita sendiri. Jadinya benda tu memang sangat simple. Sebab tu kami cakap hampir auto. So itulah perkongsian kami pada hari ni. Semoga bermanfaat lah. Okay, so Alhamdulillah, mungkin ada yang nak tahu dari segi calculation, saya tunjukkan sikit calculation macam mana yang menyebabkan KMI boleh dapat dapat commission sehingga berapa tadi, RM9,000 kan. Okay, sekejap saya akan share calculation simple lah, just untuk kita nampak dia punya potential. Sebab hari ni kita nak belajar tentang passive income kan, jadi kita nak kena nampak dia punya macam mana calculation dibuat. Okay, boleh nampak tak kat depan tu? Tadi saya buat summary daripada apa yang Kak Mi buat, yang ceritakan tadi. Okay, kalau kita nampak dekat sini, yang ini Kak Mi kat atas kan? Okay. So dia asalnya didaftar sebagai distributor untuk menjual produk suplemen sunnah dan sebagainya. Ada madu, ada aloe vera dan sebagainya kan? So macam kita beritahu tadi, dia ada dua jenis model bisnes. Sama ada kita nak buat direct kepada customer, so kita akan dapat dalam 30% kepada 48%. Macam Kak Mi tadi, dia kata dia sampai 48% ni disebabkan dia based on pada jualan. Maksudnya bila kita dapat, contohlah kita buat certain sales, so kita akan dapat dalam 30% commission. Lepas tu kalau kita buat lagi another sales dan seterusnya, so company akan naikkanlah sampailah dalam 48% commission based on kepada kita punya group sales yang kita dah buat tu. Jadi tadi dia tak ada requirement dari segi kita nak kena maintain berapa kita punya, kalau ini dia group sales tau, dia tak ada macam bulan tu, sebab saya ada join satu company networking ni, dia kalau setiap bulan, contohlah bulan tu kita dah capai contoh 100,000, kita pun dah dapat kita punya commission sehingga contoh 50% contohnya kan. Tapi start bulan yang baru dia akan kira kosong sales balik. Kosong sales maksudnya kita kena start daripada mungkin 20% balik kan, sehinggalah kita cuba kita naik balik sampailah kita dapat berapa sales contoh 100,000, dan barulah kita akan dapat level yang sama tadi. Jadi untuk nak maintain macam tu, tak semua orang mampu untuk stabil, lagi-lagi kalau kata benda ni kan passive kan. Jadi macam yang Kak Mi tunjukkan tadi, dia once kita dah capai 48% ni sales kita sampai kat sini, so dia akan stay kat situ je, dia tak akan turun kepada 20%, 30%, dia tak akan turun dah. Jadi itu yang saya nampak model bisnes yang keempat ni sebenarnya ada peluang untuk kita dapatkan passive dan juga active income yang besar lah. Okay, contohnya macam dia ada dua peluang kan. Tadi kalau kata kita nak fokus kepada active income sahaja, macam Kak Mi kata dia ada juga jual ke kawan rapat dia kan, dia kata ada yang nak beli direct apa semua kan. So bila dia jual produk tu, contohlah sebulan tu dia buat RM1,000 punya sales, disebabkan dia punya profit 48%, so dia dapat RM480 dah. Okay, dia dapat dekat sini sebagai active income. Tapi Kak Mi kata tadi dia lebih kurang 2,000 lebih dah dia buat sales, so dapat dalam 900 lebih kan. So itu adalah active income yang Kak Mi dapat tadi. Tapi itu sebagai extra active income dia lah. Tapi yang paling penting, sebab kita hari ni kita nak belajar pasal passive income, so sebenarnya lebih menarik dekat sini sebenarnya kan. So dekat sini, nampak tak? So dekat sini yang kita punya fokus utama kita, passive income kita. So kita akan nampak 85,000 ni adalah based on kepada group sales yang dibuat oleh tim yang under Kak Mi ni lah. Dan setiap tim ni dia tak perlu pun setiap orang kena buat berpuluh-puluh ribu kan. Macam Kak Mi dia just buat sales dalam 10,000 dalam 2,000 lebih.
So dia punya team pun sama juga. Setiap orang just di train, korang perlu buat dalam 2,000 lebih ke 5,000 lebih ikut kemampuan masing-masing. Tak perlu nak kena sampai banyak sangat sales, tapi just duplicate benda tu. Lepas tu duplicate benda yang sama kepada team masing-masing. So barulah benda ni dia akan grow. Kalau kita seorang nak buat 85,000 memang tak larat dah kan. Sebabnya kita punya profit nanti dia akan dikira based on 10%. Yang ni paling kurang lah 10% ni daripada kat sini. So kita akan dapat lebih kurang dalam RM8,500 macam yang Kak Amy terangkan tadi lah. Okay, jadi ini sebab saya nampak bagi kita yang nak buat bisnes secara part time ataupun kita dah bekerja apa semua kan, macam Amy tadi pun sendiri dah masih bekerja lagi, tapi disebabkan ada model bisnes yang macam ni, so kita diberi peluang untuk untuk memilih peluang lah, maksudnya untuk kita nak buat active income pun boleh, ataupun kalau kata nak buat passive income pun boleh kan, di samping kita masih lagi bekerja dan sebagainya. Jadi ini antara contoh calculation lah, okay. Dan sebenarnya okay, ada soalan, sistem patuh syariah tak tuan? Sebenarnya sistem ni dia sama dengan dia sama konsep dengan conventional business. Dia lebih kurang sama macam konsep stokis, agent, dropship, dia sama je sebenarnya. Dia tak ada beza sangat pun. Cuma sistem ni dibuat structure macam ni, dia ada dua potensi yang kita boleh buat. Satu, kalau kata kita nak direct menjual produk. Contohnya ada produk tu, kalau kata kita nak jual madu kan. Madu harga dalam company ni dah lebih kurang RM86. Okey, RM86. Okey. Jadi kalau kata kita jual dekat customer kita. Okey, satu madu harga RM86. Ini madu yang lebih kurang macam madu sidir tau, dia madu gurun lah. Maksudnya bila kita kata madu gurun ni kualiti antara yang top one lah dekat dunia kan. So harga RM86. Okay, so kita jual dekat customer. So kita pergi dekat customer, kita kata okay, kau nak beli, harga dia RM86. So kita sebagai distributor, contoh macam Kak tadi dia dapat 48%. So kita akan dapat profit daripada RM86 ni. Okay, so berapa dapat? 48 darab dengan berapa? 48 darab dengan 86. Boleh kira tak? 48% darab dengan 86. So dia akan dapat sebanyak RM41.28. Okay, so ini active income dia. So ini adalah untung yang pertama, active income. Cuma mungkin yang jadi isu tu dari segi passive income tadi. Okay, konsep dia macam ni. Saya sebagai company lah kat sini, anggaplah saya sebagai company kat atas, sebagai company. Lepas tu Amy mendaftar sebagai agent. Ini kat bawah saya sebagai Amy lah, ataupun kalau yang biasa konsepnya adalah master stocky dan sebagainya. So dia sebagai agent. Okay, saya kata Amy, kalau kata kau nak kembangkan you punya business, you recruit lebih ramai agent di bawah group untuk dapatkan lebih ramai banyak sales. Okay, jadi Amy pun daftarkan lebih kurang, contoh dia daftarkan 10 orang lagi agent bawah dia. Okay, 10 orang agent. Okay, disebabkan Amy ni dah mendaftarkan 10 orang agent, saya sebagai founder ke atas ni, saya bagi Amy kelebihan dari segi profit percentage tu, saya naikkan daripada 30%, saya naikkan menjadi contohnya naikkan menjadi 38% contohnya. Okay, so yang agent ni dia sudah dapat 30%, tapi Amy dah dapat another 8% kan. Okay, so sekarang Amy berada pada level dekat sini 38% sebab dia dah daftarkan 10 orang agent. Sebab saya nak bagi kelebihan dekat Amy ni juga, sebab dia daftarkan 10 orang. So kalau commission Amy still 30%, so dia tak adalah dipanggil overriding di antara Amy dengan agent bawah dia kan. Jadi disebabkan macam ni, saya nak semua untung, saya pun untung, Amy pun untung, dia punya agent pun untung. Jadi saya buat macam ni, so dia punya overriding ada 8%. Nampak tak? 8%, 38 tolak 30%, so 8% lah. Jadi setiap sales yang dibuat oleh agent, okay, ingat setiap sales yang dibuat oleh agent, contoh kita kata sales agent punya group ni dapat RM10,000. RM10,000. Okay, contoh kalau seorang agent dia buat RM10,000, saya buat satu page lagi. Okay, satu orang agent di bawah Amy tadi buat sales RM10,000. RM10,000 dan dia punya profit berapa? 30% kan. So berapa dia dapat ni? Ini agent bawah Amy tau, nama dia mungkin Win. Ni Win nama dia. Okay, dia buat sales RM10,000 dan saya sebagai founder bagi dia commission 30%. Berapa dia dapat?
dalam 3,000 lah kan. 3,000 commission ataupun profit lah yang Win akan dapat sebab dia buat sales. Tetapi Amy dekat atas ni, sebab Amy adalah introducer, kira master stockist, yang Win ni dia punya agent, konsep yang kita mudah faham kan. So Amy dekat atas ni, Amy dia buat sebab dia dah jadi level atas, so dia dapat 38%. Ini 30%, so dia ada perbezaan persen tu sebanyak 8%. Jadi saya sebagai founder, kita nak reward Amy ni sebab Amy dah bekerja keras dapatkan ejen-ejen bawah dia macam Win ni. Jadi saya bagi 8% extra bonus dekat Amy. Walaupun Amy tak buat kerja pun, buat sales yang RM10,000 ni adalah Win kan. Win dah dapat dia punya bahagian RM3,000 sebab dia tak mengganggu pun, sebab Win still 30%, memang itu dia punya level dia. Sebab Amy 38%, so another 8% ni saya bagi sebagai extra bonus dekat Amy. Sebagai orang kata reward sebab dia perkenalkan Win ni tadi. So 8%, ingat dengar betul-betul, 8% dibayar based on harga jualan. So berapa yang Amy akan dapat? 8% based on harga jualan. So Amy akan dapat extra passive daripada jualan Win tadi sebanyak RM800. Adakah saya sebagai founder berlaku tidak adil pada Win? So itu kita kena tahu, bila kita kata benda ni patut syarat ataupun tidak, kita kena tengok adakah saya sebagai founder berlaku tidak adil pada Win? Sebenarnya tak lah kan, sebabnya Win tu memang dia punya sales takat tu, dia punya level kita bagi 30%. Once Win pun berjaya daftarkan another group bawah dia, so Win pun akan naik kepada 38% juga. So Amy dia akan naik lagi, mungkin dah jadi 43% sehingga kepada 48%. Okay, semakin Amy grow dia punya team, so saya sebagai founder akan sangat senang hati untuk growkan dia punya profit percentage tu. Sebab saya nak kalau boleh Amy still dapat dia punya percentage dari setiap kali dia punya agent buat sales. Jadi saya pun untung, Amy pun untung, Win pun untung, dan kalau kata ada agent bawah Win pun buat benda sama, so semuanya akan jadi untung. Sebab sales ataupun keuntungan dikira based on jualan. Dia bukan dikira based on kita buat duit ni rolling duit, tak, dia based on kita menjual. Win pun menjual produk, Amy pun menjual produk. Cuma Win ni adalah group di bawah rangkaian Amy ni. So saya bagi Amy sebagai additional 8% untuk top up dia punya commission tu lah. Okay, jadi macam tu konsep dia tadi kat sini. So bila sekarang ni Amy berada 48% kan, so dia lebih kurang 10% dan ke atas dia punya profit. Sebab tu dia boleh dapat dalam daripada 85,000 sales ni, company rewards kepada Amy disebabkan dia dah grow dia punya team. Another 10% dia bagi dekat Amy je secara percuma ataupun additional bonus kepada Amy. So itu yang kita nak. Kebanyakan networking business yang lain, dia tak akan kira macam tu kan. Dia akan cuba untuk kurangkan profit dekat Amy. Sebab kan Amy dah makin tinggi, kalau boleh dia tak nak bayar lebih pada Amy ni, dia akan kira, dia akan cantas sikit-sikit, lepas tu dia akan tendang Amy keluar daripada company. Jadi kita tak nak bisnes yang macam tu. Sebab tu kebanyakan bisnes binary yang menggunakan networking konsep binary ni, kebanyakan bila kita dah sampai level yang tertinggi, kita dengan mudah akan ditendang oleh founder. Sebabnya dia tak nak bayar lebih pada leader. Okay, itu antara isu jugalah. Tapi dalam company insyaAllah tak ada isu benda tu. Okay, boleh jelaskan kat sini kan. So ini adalah salah satu kaedah bagaimana kita nak berjana pendapatan secara pasif. Satu, kita kena tengok sistem dia sangat telus. Maksudnya kita tahu commission tu dibayar daripada mana, daripada harga jual. Dan juga kita pun nak, kalau kita nak fokus retail, dan kita buatlah retail kan, mungkin kita lebih suka menjual direct kepada customer. Tapi kalau kata kita lebih smart, kita boleh buat dua-dua. Di samping kita buat retail, kita cari juga kita punya agent bawah kita untuk sama-sama grow business ni. Okay, dia sangat adil lah. Maksud semua orang dapat benefit. Apa yang dia buat dia dapat, apa dia buat dia dapat, dia tak buat tak dapat lah. Okay, itu maksud dia. Okay, dan untuk sistem ni pun dia tak ada pairing. Pairing tadi kan, kena group ni kena perform, kalau tak perform salah satu tak jadi. Sebenarnya kalau kita kira pairing itulah yang tak berapa adil kepada distributor. And founder untung lah kan. So founder ni makin, walaupun dua-dua ni grow ataupun satu ni grow, yang satu tak grow, dia still founder still dapat kan. Tapi dalam sistem yang keempat ni, bola bisnes yang keempat ni, tak kira satu grow tak grow, still Amy tu still akan dapat. Kalau kata dia yang introduce semua group bawah dia. Okay,
So itulah serba sedikit tentang pengiraan. So kalau kata yang bagi berminat untuk belajar, so benda ni saya memang ada ajarkan secara detail dalam program online masterclass yang saya buat. So dari segi produk, apa produk yang kita nak jual, tapi dari segi kalau tanya apa produk tu, so basically kita menjual dalam produk-produk dalam range sunnah superfood. Apa dia sunnah superfood ni? Merangkumi macam produk-produk makanan sunnah kan, macam madu, lepas tu ada aloe vera, lepas tu dia suplemen kesihatan. Okay, kenapa suplemen kesihatan pada musim pandemik sangat dia high, dia demand yang sangat tinggi? Sebab sekarang ni orang sangat berjaga-jaga dengan immune system masing-masing kan. Jadi sebab tu company ni dia memperkenalkan produk yang sangat relevan. Sebenarnya bukan zaman pandemik je. Sebab produk ni lebih dah 40 tahun dah dekat pasaran kan. Bukan baru tahun 2 dia keluarkan produk, bukan sempena PKP, bukan sempena pandemik keluarkan produk ni, bukan. Tapi produk ni memang dah dikeluarkan lebih 40 tahun lepas dah. Masa saya tak lahir lagi produk ni dah ada dah. Kan? Jadi macam saya sendiri pun, kenapa saya introduce produk ni, sebab saya sendiri consume produk ni dan saya nampak sistem dia sangat telus, dan saya pun introducekan dekat orang-orang macam ni yang join program ni. Saya introducekan dekat orang sebab saya kata untuk you start menjual, you kena cari produk yang satu high demand. High demand tu tengok kita punya pasaran sekarang sangat high demand untuk produk-produk kesihatan. Okay, produk kesihatan, dan kalau kata produk tu sunnah, dia sebagai add-on untuk produk tu, dia produk kesihatan, produk based on sunnah. Okay, dan dia ada kelulusan KKM. Semua ada. Halal pun alhamdulillah dia ada kelulusan halal. Okay, dan yang kedua, satu kita cari produk high demand. Okay, yang kedua yang paling penting bila kita kata nak start business yang passive income, yang kedua adalah produk tu harga mampu milik. Kalau kata produk tu dah high demand tapi produk yang mahal, jadi kita nak cari customer pun susah, betul tak? Kan, pun susah. Nak produk dah high demand tapi sebabkan harga beribu, siapa yang sanggup nak beli kan? Mungkin orang-orang kayangan mungkin mampu belilah, tapi di kalangan yang sederhana ni tak mampu nak beli. Tapi dalam produk ni range harga dia daripada serendah berapa belah-belah ringgit sampai ada dalam 100 lebih ke atas kan. Jadi kita boleh pilih mana yang kita sukalah, mana-mana produk yang kita sesuai nak pilih. Dan produk dia pun produk keperluan harian, dan dia ada repeat sales yang tinggi. Sebab tu macam yang case yang Kak Amy tadi ni, disebabkan dia punya agent bawah tu, dia punya group sale bawah tu, kebanyakan mereka pun beli untuk diri sendiri dan juga jual untuk orang lain. Maksudnya di samping kita menjual, kita guna sendiri juga. So setiap bulan dia repeat order tau. Orang yang sama repeat order. Jadi kita dapat passive income yang dekat situ lah. Okay, itu yang kedua lah, yang masuk harga mampu milik. Yang ketiga, pastikan produknya tak bermusim. Okay, produk tak bermusim. Sebab kalau produk bermusim macam kita awal-awal tadi, kalau kita menjual produk bermusim, kita akan jadi struggle bila produk tu tak ada musim dah. Kalau kata kita menjual kuih raya kan, musim raya lakulah kuih tu. Dah masuk lepas raya dah tak ada dah laku. Jadi kuih tu pun dah habis, dah stok pun tak ada orang nak makan kan. Jadi kita pun terpaksa cari produk lain pula. Jadi sangat struggle kat situ. Jadi untuk kita passive income ni, kita jangan struggle macam tu. Kita kena cari produk yang sustain. Setiap bulan orang akan repeat order. Kalau saya sendiri, saya akan repeat order benda sama je kan, produk yang sama setiap bulan akan repeat order kan. Lepas tu kita buat sales lagi, dapat lagi extra profit kat situ kan. Okay, lepas tu apa lagi, bila kita, dan dia produk ni ada banyak range ni maksudnya dia banyak pilihan lah, daripada produk untuk keperluan muka kan, untuk nutrisi, untuk immune system, untuk detox. So benda-benda macam ni adalah keperluan harian manusia, dan benda tu ada range yang banyak lah. So kita boleh pilih daripada range produk ni. Jadi mudah untuk kita nak buat sales funnels yang lebih besar lagi lah. Okay, so itu antara ciri-ciri bila kita kata nak menjual produk yang ada passive income yang bagus di musim pandemik. Jadi sebab tu program kita saya panggil sebagai Passive Income Mastery di musim pandemik. Sebab kita kena cari produk-produk yang memang ada high demand di musim pandemik ni. Alright, kalau kata ada yang berminat nak belajar lebih details tentang strategi nak jana income secara pasif melalui produk-produk ni. Okay, so hari ni kita ada offer. Okay, dia ada dua pilihan lah. Okay, dia ada dua pilihan di hari ni. Kalau kata you nak start dengan 199 pun boleh, you nak start dengan RM90 pun boleh. Apa beza dua ni? Okay, beza dua ni, satu ni you akan dapat membership sebagai distributor. Ini pun you akan dapat benda sama juga, distributor juga. Okay,
Cuma beza dia, kalau you just ambil ini, you just jadi agent je lah. Tapi kalau you dapatkan yang ini, you akan dapat sekali bimbingan selama setahun. Bimbingan setahun, 12 bulan lah. Okay, maksudnya you jadi agent dan you juga dapat bimbingan secara intensif daripada saya sendiri dan juga beberapa tim saya sendiri sebagai trainer. Jadi kalau berminat boleh daftarkan. Salah satulah nak jadi agent dulu pun boleh. Lepas tu nanti lepas you dah ada modal sikit, you just tambahlah balance tu kan, 109 ringgit kan, untuk you join bimbingan 12 bulan tu. Jadi dalam program bimbingan ni kita akan ajarkan daripada awal macam mana nak pilih produk, kemudian nak cari customer macam mana, kemudian nak recruit agent bawah kita pun macam mana. Dan dalam tu juga saya terangkan tentang bagaimana kita gunakan antara marketing adalah attractive marketing yang merangkumi personal branding, macam mana gunakan social media, menggunakan Facebook ads marketing, kan, dan sebagainya lah. Ada banyak. Selama 12 bulan kita akan belajar. Bila you pun hari ni you join, nanti tim kita akan hubungi anda secara personal. Nanti saya akan bagi nombor telefon yang you boleh contact selepas habis session ni. Okay, tim kita akan contact, dia akan mintalah information untuk pendaftaran, yang kemudian selepas kita daftarkan anda nanti kita akan berikan anda akses. Ini kalau kata you ambil package yang ni lah, package yang 109 ni, you akan dapat akses ke program bimbingan selama 12 bulan dipanggil online masterclass bersama dengan saya sendiri. Okey, anda akan diberikan akses lah ke dalam website kita. Dalam website tu dia dah ada video-video training, you just follow dia punya modul. Kemudian kita ada another part adalah Telegram group. So Telegram group ni tempat untuk you bertanya lah apa-apa persoalan dan sebagainya. You boleh tanya kat Telegram group, dan kita akan buat juga weekly session, kelas-kelas online kan. Jadi kalau you berkelapangan, you boleh join je kelas-kelas online tu kita buat, dan kalau tak berkelapangan boleh tengok je video recording yang kita akan buat, dan semua video recording tu kita akan masukkan dalam website membership tu. Okay, jadi kalau berminat hari ni, okay, anda just perlu pergi WhatsApp je. WhatsApp nombor sekejap, saya akan bagi nombor telefon ni. You pergi WhatsApp je nombor telefon ni. Okay, WhatsApp nombor telefon ni 0194605610. Just WhatsApp je, you kata berminat untuk join program online masterclass. Nanti saya sendiri ataupun tim akan reply dan berikan itulah maklumat lanjut. Kalau kata you nak ambil yang package yang RM90, you boleh proceed RM90 dulu. Kalau kata berminat untuk terus kepada yang advance ataupun 109 ni, terus dapatkan akses ke bimbingan selama 12 bulan dalam online masterclass. Okay, jadi ada dua jenis pilihan, sama ada nak RM90 sebagai agent produk tadi, ataupun yang kedua adalah sekali dengan bimbingan. Okay, jadi anda boleh dan juga sebenarnya kita bagi percuma kan, lupa nak mention. Bila you dapatkan yang 109, kita bagi produk percuma juga. Jadi sebagai permulaan you dah boleh start lah consume produk tu, nak tahu macam mana berkesan tak berkesan kan. Jadi you boleh start untuk consume produk, kita bagi 2 produk percuma. Jadi maksudnya 109 tu termasuk membership sebagai distributor, yang kalau you dapat produk percuma, lepas you dapat bimbingan selama 12 bulan. Okay, so details tentang produk tu nanti boleh tanya dekat WhatsApp. Nanti kita akan detailskan tentang apa produk dia, apa company. Cuma dari segi asasnya kita menjual produk-produk dalam range Sunnah Superfood kan. Nanti boleh tanya dekat tim dalam ruangan chatting dekat WhatsApp tu nanti. Saya harapkan walaupun ringkas sejam lebih sedikit, you dapat sedikit sebanyak orang kata gambaran macam mana cara kita nak memilih bisnes yang sesuai, dan juga apa produk-produk yang sesuai untuk kita nak mulakan. Okay, tips yang kita berikan tadi. Dan itulah kalau kata kita nak start dengan kita passive income, kita kena ingat kita buat benda ni adalah untuk sebagai passive income kita. Dan di samping kita masih lagi run kita punya mungkin bisnes kita sekarang ni, mungkin kalau kata kita mungkin jadi ejen takaful ke, kita jadi ejen produk orang lain sebagai stokis sebagainya, kita still boleh run benda tu, tapi kita dalam masa yang sama kita boleh dapatkan another income stream secara pasif kan. Sebab dalam musim pandemik ni ada je peluang kita nampak, kita boleh grab. Yang paling penting adalah grab untuk belajar ilmu dalam start business dan juga marketing online. So, sekarang ni ramai orang sebenarnya kalau you belajar skill dalam online marketing, okay, itu adalah skill yang paling mahal sekarang ni, kan? Di musim pandemik kan, orang tak boleh nak pergi jumpa customer dan sebagainya.
So strategi yang paling terbaik yang you kena belajar adalah strategi online marketing, online business, online marketing kan. Jadi benda ni yang saya nampak alhamdulillah, sebab saya dah start 2009 lagi dalam online business, online marketing. Jadi saya nampak benda ni pada 2 tahun terdekat ni, 2000 tahun lepas dan tahun ni. So permintaan sangat tinggi untuk orang nak belajar tentang online marketing. Sebab masa ni lah orang sedang berpusu-pusu nak belajar tentang online marketing. Jadi dalam program online business, dalam online masterclass ni sebenarnya anda dah dapat produk, anda dah disediakan dengan support group, dan juga ada kelas secara berkala setiap minggu. Topik-topik pun berbeza. Macam beberapa minggu lepas kita buat tentang Facebook Ads marketing, dan benda tu kita akan buat berkala lah. Maksudnya dah buat minggu lepas, kita still akan buat lagi mungkin minggu-minggu akan datang. Sebab dalam topik Facebook Ads sendiri tu pun dia ada banyak topik. Dia bukan sekadar satu hari dah settle kan. Kelas kita pun sekejap je, dalam 2 jam macam tu je, sejam ke 2 jam je. Jadi kita tak nak setiap orang ni pun terganggu masa kan. Jadi dalam sejam ke 2 jam je kelas kita kan. Kalau ada persoalan tambahan boleh tanya kat group. Kemudian kita ada kelas tentang cara nak closing, lepas tu cara nak attractive marketing, macam mana nak tarik orang. Sebab bila kita menjual produk-produk networking ni, sebenarnya dia kena ada strategi dia. Dia bukan kita spam orang punya nombor apa dan sebagainya kan, orang annoying benda tu kan. Jadi ada strategi dia. Macam contoh kalau kita jual takaful kan, ataupun penapis air kan, orang tak suka bila kita approach directly terus nak jual benda tu kan. Jadi sebenarnya dia ada strategi. So itu dipanggil attractive marketing. So kaedah tu kita ajarkan secara details dalam program online masterclass ni. Jadi sebenarnya bila you join program ni, you dapat banyak benda lah. Okay, di samping you dapat produk untuk dijualkan, kalau kata produk sekarang ni, you dah boleh start business dan you dah belajar benda ni, strategi skill marketing tu lebih intensif dan secara selama 12 bulan kan. Jadi masa yang sangat panjang untuk you belajar dan you untuk mahirkan. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk sesi yang akan datang. Terima kasih pada semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.